Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya isu membabitkan dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang berdepan pertuduhan rasuah kepada proses undang-undang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan kerajaan tidak akan campur tangan dalam sebarang siasatan mahupun tindakan undang-undang terhadap mana-mana pemimpin kerajaan. Datu Haji Ji menjelaskan kedudukan kedua-dua adun tersebut dalam kerajaan akan diteliti selepas menerima laporan lengkap berkaitan kes. Datu Yusof Yaakob Adun Sindumin yang juga pengerusi Khazanah Sabah Berhad dan Datu Muhammad Andi Suryadi Bandi Adun Tanjung Batu selaku Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan dituduh menerima wang daripada individu bernama Datuk Tay Jin Cheng. Dakwaan itu berkait permintaan untuk membantu mendapatkan lesen mencari gali mineral bagi dua syarikat milik rakan niaga Datuk Tay. Datuk Tay turut didakwa atas kesalahan memberi rasuah. Penerima sumbangan tunai Rahmah STR disaran membuka akaun bank ia bagi melancarkan proses penyaluran wang ke dalam akaun penerima sekaligus memudahkan penerima. Ketika ini, 5,666,000 daripada 7.934 juta penerima STR tidak mempunyai akaun bank. Ia termasuk 62,000 daripada 830,000 penerima STR di Sabah. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata kerajaan melaksana pelbagai inisiatif khususnya di kawasan pedalaman agar sumbangan STR dapat disalurkan secara inklusif. Selain itu, pihak perbankan turut menyediakan inisiatif agar STR dapat disalurkan kepada penerima yang layak walaupun berada di luar sistem perbankan. Cawangan bank bergerak BSN atau kita dengan short CBB. Kita sediakan pembukaan akaun bank, kita sediakan perkhidmatan deposit, pengeluaran, nasihat kewangan asas. Juga kita ada berikan perkhidmatan ATM. Yang juga mereka boleh juga buat transfer antara dengan bank lain juga, bukan sahaja Bank Simpanan Nasional. Jadi langkah ini sangat penting untuk bagi komuniti luar bandar seperti Beluran untuk mengakses perkhidmatan kewangan tanpa perlu pergi ke bandar. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau program penyerahan STR bagi penerima tanpa akaun di Beluran. Elak anak jadi hamba gadget. Kapten keluarga atau golongan bapa perlu berperanan lebih aktif mendidik anak, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab itu kepada teknologi. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmut berkata, generasi muda perlu dibimbing dengan nilai moral, agama dan pendidikan yang seimbang. Ini satu fenomena yang agak merisaukan. Apabila kita mendidik anak kita dengan teknologi tanpa memberikan mereka pendedahan tentang satunya dari sudut agama, dari pendidikan akhlak dan juga pendidikan formal. Kalau tidak, kita akan menjadikan generasi yang dipengaruhi oleh maklumat-maklumat daripada sumber gadget teknologi saja. Ini kita perlu usahakan bersama supaya kita dapat melahirkan generasi yang baik untuk menjadi pewaris kepada negeri dan juga negara ini. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan program kesejahteraan lelaki sempena Hari Bapa peringkat Negeri Sabah 2025 di Dewan Bahasa dan Pustaka Kota Kinabalu. Program dianjurkan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah serta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. 10 lagi penerima rumah Sabah Maju Jaya SMJ kini tersenyum bahagia setelah mampu memiliki kediaman sendiri. Mereka antara sebahagian penerima rumah SMJ di kawasan Lumadan. Bagi seorang ibu tunggal, Jamalia Ibrahim, rumah baharu ini merupakan hadiah terakhir suaminya yang akan menjadi kenangan istimewa setelah beliau kehilangan suami. Tiada sudah dia, tidak sempatan sudah. Kalau dia ada itu masih panjang umur, dia senang hati itu dia nampak ini rumah. Tapi apa boleh buat, tiada rezeki dia. Berterima kasih kepada kerajaan JRS lah, ya, dengan YB dan kita punya UPPM. Karena prihatin dalam masalah rakyat di sinilah.
Sejak 2022, sebanyak 60 buah rumah SMJ di Dun Lumadan telah diserahkan kepada pemilik. Manakala tahun ini, 40 buah rumah lagi masih dalam pembinaan. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata, pemberian rumah SMJ menunjukkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam menangani isu perumahan sekaligus memperlihat impak sebenar dasar pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. InsyaAllah sekiranya kerajaan JRIS diberi tanggungjawab dalam PRN ke-17 ini, kita teruskan pelaksanaan rumah SMJ ini. Jadi maknanya kita mengharapkan lebih ramai rumah-rumah yang daib, rakyat yang memerlukan rumah SMJ ini. Beliau ditemui RTM dalam majlis penyerahan kunci rumah SMJ di Kampung Lupak, Beaufort. Lebih daripada sekadar program kesedaran, kempen My City My Responsibility atau MCMR 1.0 menjadi satu gerakan kolektif dalam memperkukuh budaya kelestarian dan tanggungjawab sivik. Ia selaras dasar pengurusan sisa pepejal negara dan menyokong matlamat pembangunan mampan, terutama dalam pengurangan sisa dan pembangunan modal insan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Sabin Samita berkata, antara pengisian utama ialah aktiviti KK Clean Up. Ia melibatkan lebih 300 peserta bergotong royong membersihkan sekitar kompleks Karamunsing. Demikian ucapannya semasa kempen kesedaran My City My Responsibility 1.0 2025 sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia di Kota Kinabalu. Ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Operasi DBKK Robert B. Lipon. Menurut Dato' Sabin, kejayaan MCMR 1.0 membuktikan bahawa kelestarian bandaraya adalah tanggungjawab bersama semua pihak. Lebih 700 pelajar tingkatan 6 dari Beaufort dan Kuala Penyu menghadiri Seminar Kenegaraan Malaysia Madani. Seminar ini menjadi platform penting membentuk jati diri dan sahsiah pelajar sekaligus peranan selaku warga negara Malaysia. Menurut Adun Klias, Dato' Isnin Al-Yasni, penglibatan aktif pelajar dalam program berbentuk kenegaraan mencorakkan kepimpinan dan jati diri di samping menjadikan mereka lebih bersedia untuk menyumbang kepada masyarakat dan negara. Daripada seminar ini, kita juga boleh mengangkat anak-anak ini sebagai seorang pemimpin. Kerana mereka bermula daripada peringkat inilah, peringkat pelajar tingkatan 6 untuk mereka supaya akan datang boleh jadi pemimpin. Vandalisme terhadap infrastruktur telekomunikasi memberi kesan kepada aktiviti harian masyarakat. Justeru kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi membendung kegiatan tidak sihat itu. Pegawai Daerah Keningau Peter Jonu Moinjil berkata, vandalisme seperti mencuri kabel boleh menyebabkan pengguna terputus talian. Ia memberi kesan kepada komunikasi harian, ekonomi digital, pendidikan dan keselamatan. Beliau berucap merasmikan program taklimat dan bengkel interaktif akibat vandalisme terhadap infrastruktur telekomunikasi di Keningau. Sesi perbincangan strategik menerusi program ini diharap dapat menghasilkan pelan tindakan lebih berkesan dan menyeluruh bagi mengatasi permasalahan ini. Sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah 2025 bakal berlangsung 31 Julai depan. Program diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kota Kinabalu. Sambutan diadakan bagi memperingati dan menghargai jasa pahlawan yang berjuang mempertahan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Hari ini juga kita memberikan taklimat kepada Tuan Yang Utama Tun berkaitan dengan pergerakan sepanjang sambutan perayaan ini dilaksanakan. Untuk makluman semua, sempena dengan lawatan ini, orang ramai adalah dijemput hadir bersama untuk menyaksikan sambutan Hari Pahlawan. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sambutan kali ini akan dijayakan bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Malaysia Madani, rakyat disantuni.